apa yang kita perlukan? Sokongan daripada agensi-agensi atau jabatan-jabatan kerajaan kepada kami seperti persatuan-persatuan ni, iaitu seperti kami memohon geran. Ada beberapa kes saya memohon tidak dilayan ataupun dibekukan. Maksudnya tidak dapat feedback ataupun apa ni kan. Jadi memang kita ada pernah memohon, kita pernah ada bertanya, tetapi itulah antaranya kita tidak mendapat. Sebab macam saya cakap tadi lah, dari segi aktiviti Persatuan Sejarah Sahabat Kanser, daripada tahun 2018 hingga sekarang, kami antara yang aktif di dalam membantu sahabat-sahabat dan anak-anak kanser mengikut kemampuan kami, kan. Jadi kami tetap berusaha untuk mendapatkan geran-geran ataupun jika ada saluran yang boleh membantu kami untuk mencapai dan bantuan untuk kita meneruskan sumbangan. Dan saya sendiri pun berdepan dengan orang kata kesusahan sebelum ni, dan saya pun baru dapat kerja apa semua. Jadi salah satu macam bantuan moratorium tu baguslah, macam ada bantuan untuk bersasar tu, tapi kalau boleh mungkin kerajaan boleh wujudkan berbincang lebih lanjut dengan pihak-pihak bank, ada inisiatif yang lanjut supaya menggalakkan lagi pihak bank ni orang kata turunkan kadar faedah ke ataupun melanjutkan moratorium ni bagi golongan yang betul-betul yang bersasar. Mungkin ada yang kali kedua 2.0 ke untuk pilih. Sebab pada saya macam belanjawan 2021 ni ibu belanjawan lah orang kata daripada berbanding yang sebelum-sebelum ni, sebab dia yang terjejas ni dalam semua sektor. Bukan kata orang kata sektor orang kata mikro, sektor makro sekalipun, malah syarikat-syarikat gergasi pun terjejas. Okey, cerita seterusnya saya membawa seorang lagi rakan setugas Astro Awani. Rakan setugas saya iaitu Fauzi Suhaimi yang berada di sebelah saya pada ketika ini. Fauzi baru saja balik daripada tinjauan Sekatan Jalan Raya kerana kita melihat PKPB yang dilaksanakan di Selangor dan juga di Lembah Kelang ni lah ya. Ini melibatkan beberapa SGR dilakukan untuk memastikan bahawa tidak ada rentas daerah dan sebagainya. Kalau ada rentas daerah, ada surat yang perlu lepasan kebenaran yang perlu ditunjukkan kepada pihak polis dan sebagainya. Bagaimana hari ini hari kedua kan, SGR dan sebagainya, apa yang dapatan pada tadi dibuat tinjauan? Okey, Najib. Tinjauan tadi saya dah pergi sekitar 11 pagi tadi, mendapat di kawasan kedai makan, pasar dan beberapa jalan raya lah. Dan keadaan jalan kalau Najib perasan pagi tadi pun dah mula lengang. Betul. Tidak seperti biasa, tidak seperti PKPB atau PKP pada awal dulu yang berlaku kesesakan di beberapa jalan tumpuan, utamanya yang masuk ke pusat bandar lah. Macam petang tadi saya mengikuti tinjauan bersama dengan OCPD Ketua Polis Daerah Sentul, di mana tinjauan itu ataupun operasi Sekatan Jalan Raya dilakukan di Jalan Sentul, Jalan Sentul Pasar di hadapan Maxim, bangunan Maxim, di mana kawasan itu antara kawasan tumpuan jalan utama yang menuju ke pusat bandar. Okay. Dan sekatan yang dilakukan tadi pun macam tidak kurang sesaknya, tidak berlaku kesesakan yang melampau. Dan hasil pemerhatian saya juga mendapati sekatan itu walaupun ada operasi Sekatan Jalan Raya, tapi trafik kat dalam situ agak lancar. Dan di sini kita nampak pematuhan SOP di SJR dari dalam kalangan rakyat itu sendiri ataupun warga kota, nampaknya mereka patuh kepada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Itu kawasan rumah Ehsan Yahya sebenarnya. Betul. Kita tanya dia berpatuh ke tidak. Fauzi sendiri kalau pergi ke kerja itu berapa banyak SJR yang Fauzi lalui? Macam pagi tadi saya lalu Jalan Tun Razak, tak ada SJR. Okay. Mungkin saya ada bertanya dengan Ketua Polis Daerah Sentul tadi, berapa lokasi yang ditetapkan SJR. Macam sebelum ini memang banyak lokasinya. Tetapi hari ini saya tanya pada tinjauan tadi, dia hanya bagi tahu di daerah Sentul hanya ada 4 SJR sahaja. Dan lokasinya bukan secara statik seperti dahulu. Ia berubah mengikut keperluan. Kalau contohnya hari ini di Jalan Sentul Timur,
bila dia tengok keadaan trafik di situ bagus, lancar dan tahap pematuhan SOP seperti 2 orang yang ada di dalam kenderaan dipatuhi dan ia berubah kepada di kawasan-kawasan lain pula. So itu modus operandi operasi SJR untuk PKPB kali ini, Najib. Ya, baik, apa orang kata, sepatutnya dah masuk hari kedua ni orang ramai perlu tahu ini adalah keperluan ataupun SOP yang mereka perlu patuhi. 2 orang dalam satu kenderaan dan sebagainya, 2 orang sahaja boleh keluar sebenarnya daripada satu rumah untuk mendapatkan barang keperluan dan juga bekerja itu perlukan apa orang kata surat pelepasan dan sebagainya. Dalam SGR itu apa dapatan mereka mungkin yang melanggar ke ataupun bencana ke, ada yang mengatakan tak tahu ke berlaku PKPB dan sebagainya, apa yang dikongsikan? Yang dikongsi tadi nak kata diorang ataupun wali kota tidak mengambil maklum tentang PKPD ataupun SJR ini, pada saya tidaklah. Semua mengetahui, sebab itu berlaku kurangnya kesesakan jalan raya, sebab mereka dah tahu okey tempoh sekian ini adalah berlaku PKPD di mana operasi sekatan jalan raya memang wujud, memang ada. Dan yang mana tadi hasil perkongsian daripada Ketua Polis daerah Sentul mendapati pencapaian peratusan pematuhan SOP di SJR mencapai 95%, di mana ia sangat tinggi, 95%, Najib. Untuk hari kedua. Untuk hari kedua. Dan saya tanya, okey, dari bakinya apa kesalahan yang dilakukan? Antaranya kesalahan yang dilakukan adalah berada dalam kenderaan melebihi daripada 2 orang dan mereka yang terlibat kebanyakannya daripada bukan kereta individu, bukan kereta persendirian. Yang melibatkan orang ramai ataupun lebih daripada 2 individu adalah kenderaan-kenderaan yang daripada syarikat, daripada construction macam lori. Sebab mungkin ia memerlukan lebih daripada 3 orang, sebab mungkin ada di belakangnya ada barang yang perlu diangkat, mungkinlah pada saya. Tapi itu treatment ni macam mana pula? Kalau itu tadi selepas kami bertanya kepada pihak polis itu sendiri, mengatakan mereka cuba memohon untuk pihak syarikat itu sendiri mematuhi supaya dalam tempoh 2 minggu ini tidak berlaku tidak melanggar SOP, kerana ia akan menimbulkan isu-isu lain. Contohnya ada pertikaian daripada orang lain yang memerlukan untuk membawa ramai, tetapi ia tak boleh dikatakan mereka ni adalah golongan yang penting untuk melanggar SOP tersebut. Kadang-kadang mereka terkeliru apabila kita bercakap tentang 2 orang saja dalam satu kenderaan ni, mereka yang kan kenderaan bersendirian, kan aktiviti ekonomi itu semua sekali boleh berjalan. Jadi mereka mungkin berfikir ekonomi untuk mereka, aktiviti ekonomi mereka berjalan seperti biasa. Betul. Tapi tidak ada pematuhan SOP yang perlu dipatuhi dan sebagainya. Dan setakat ini kekuatan anggota ini sangat penting, sebab sebelum ini kita lihat mereka ini adalah frontliner kiranya kan untuk bersama-sama menentang penularan COVID-19 ini. Berapa ramai kali ini digerakkan untuk SJR di kawasannya? Untuk SJR di daerah Sentul saja melibatkan lebih 100 anggota dan pegawai. Itu tidak termasuk anggota daripada ataupun pegawai daripada Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Dan apa yang saya tanya tadi, di daerah Sentul saja melibatkan 4 SJR dan 1 shift untuk SJR itu memerlukan 8 anggota ataupun pegawai. Satu shift berapa jam? Satu shift dalam 8 jam. So ia berkawal secara 24 jam. Okay. So secara totalnya lebih kurang 100 sehari pegawai ataupun anggota ditempatkan di SJR itu. Okey, Fauzi juga pergi ke pasar pada pagi sebelah pagi tadi kan. Macam mana pematuhan SOP? Kerana 2 orang saja itu maksimum lah satu rumah boleh keluar ataupun boleh pergi ke pasar itu. Dan kalau pasar-pasar biasa ni, biasanya kalau saya pergi, saya lihat memang daripada dulu pun SOP-nya adalah tak boleh berapa ramai dalam tu dan kena beratur panjang dan sebagainya. Kali ini SOP bagaimana? SOP berada pada saya ikut pengamatan atau pemerhatian saya sendiri yang turun ke lokasi, memang berada pada tahap yang tinggi. Maksudnya kalau sebelum ni ada keluarga yang bawa anak kecil, yang bawa budak-budak ke pasar sekali, tapi dalam tempoh hari ini pagi tadi saya pergi, memang ketua keluarga, saya boleh katakan ketua keluarga sama ada ibu atau bapa yang sahaja yang ada di kawasan pasar di Cokek. Dan di kedai makan juga tidak kelihatan budak-budak pun. Hanya walaupun kerajaan benarkan makan di kedai, tetapi kesesakan di kedai makan macam saya pergi di sekitar Kampung Baru tadi, yang saya pergi waktu lunch pada pukul 1 tengah hari, tetapi tidak nampak kesesakan yang berlaku di kawasan Kampung Baru itu sendiri. Sedangkan Kampung Baru kita tahu ia adalah syurga makanan, tempat pelbagai makanan yang ada di Kampung Baru.
tak payah cakap lah, ayam penyetnya, nasi kerabunya. Fauzi tahulah, Fauzi selalu pergi makan dengan saya tu. Nasi campurnya. Tapi hari ini bukan tak ada pelanggannya masing-masing setiap kedai itu, tapi memang setiap SOP yang ditetapkan seperti memakai mask, ada My Sejahtera untuk scan dan buku untuk penulisan, memang ada setiap di kedai-kedai Kampung Baru. Dan saya tengok di pekerja-pekerja di Kampung Baru, di pekerja kedai makan di Kampung Baru juga memang sentiasa memakai pelitup muka. Ya, bukan itu saja kan. Yang ini yang saya perasan lah, kalau Fauzi perasan juga, setiap kedai makan ni pun mereka sudah mengurangkan jumlah jualan mereka ataupun lauk-lauk yang mereka siapkan kan. Ini untuk ni. Adakah pemantauan tadi sama juga? Sama, memang berlaku pengurangan di kedai makan yang selalunya saya pergi di kedai makan nasi kerabu lah, biasalah selera Pantai Timur. Memang kalau sebelum ni kita tengok pelbagai lauk, pelbagai jenis makanan dihidang, tetapi hari ini memang hanya menu-menu tertentu sahaja, sebab mungkin dia orang faham berlaku kekurangan pelanggan kerana mereka ramai yang tak nak keluar. Itu antara strategi yang mereka lakukanlah untuk elakkan pembaziran maupun kerugian yang akan dialami oleh peniaga itu sendiri. Itu yang paling penting sekali. Dan juga Fauzi ni banyak dalam sehari ini ada buat liputan, bukan saja pemantauan, berita dan sebagainya. Antara laporan lain yang Fauzi juga sedang sediakan, tidak silap saya, berkaitan dengan Macau Scam. Betul? Apa perkembangan terkini laporan tersebut? Kau boleh kongsikan teaser sikit. Teaser sikit lah kan. Okey, untuk itu adalah salah satu laporan khas yang saya buat pertama kali di Astro Awani, dan setakat ini ia berada di peringkat akhir lah, dan insyaAllah akan disiarkan dalam masa terdekat, sama ada 2 hari lagi atau 3 hari. Sebab sekarang ni satu maklumat yang daripada pihak polis sudah saya dapat, dan tadi adalah hasil interview bersama penganalisis jenayah, yang mana mereka merungkai apa itu jenayah Macau Scam dan apa yang patut pihak berkuasa lakukan bagi mengekang jenayah tersebut. Dan ketika ini saya sedang mendapatkan salah seorang mangsa yang pernah ditipu ataupun yang pernah diperdaya oleh sindiket Macau Scam ni. Itu pun ada jugalah. Itu ada juga. Itu sebagai buktilah bagi macam mana mereka ditipu dan sebagainya kan. Maknanya kalau orang ramai melihat ataupun menonton laporan ini, mereka akan faham bagaimana modus operandi ini. Betul, dia akan faham. Dan maksudnya dari segi pelaporan itu saya menekankan apakah modus operandi ataupun kaedah-kaedah yang digunakan oleh sindiket ini untuk mendapatkan habuan. Dari awal lagi mereka cuba hubungi, membuat penyamaran melalui telefon, sehinggalah ke proses yang seterusnya, termasuk mengugut mangsa untuk melakukan ataupun membuat pembayaran ataupun transfer duit ke akaun yang tidak sepatutnya. Itu yang cuba saya rangkumkan, dan saya harap hasil laporan ini mampu membantu pihak-pihak ataupun mangsa yang pihak berkuasa dikategorikan golongan yang berusia antara menjadi tumpuan ataupun sasaran sindiket ini sejak kebelakangan ini, Najib. Semalam saya temu bual Hakim Rahman. Hakim Rahman kata kalau golongan-golongan yang berusia ni, Hakim Rahman kata anak-anak perlulah poci sikit. Perlu ambil tahu ke mana mereka belanjakan wang dan juga siapa yang menghubungi mereka dan sebagainya. Dalam laporan yang bakal disediakan oleh Fauzi ini, apa antara perkara yang orang ramai yang akan diberikan tumpuan, yang orang ramai perlu tahu bahawa itulah titiknya untuk kita tahu sama ada kita kena scam ataupun tidak? Adakah ini dimuatkan? Betul, ada. Kita masukkan salah satu ruangan di mana nasihat daripada pihak berkuasa dengan penganalisis jenayah itu sendiri menekankan bahawa sentiasa rujuk kepada pihak berkuasa. Contohnya pihak polis, pihak mahkamah, pihak bel negara. Jika sebarang panggilan telefon yang tak kiralah apa bentuk jenis panggilan telefon daripada pihak berkuasa, sebelum kita melakukan tindakan seterusnya, refer dahulu mereka di tempat yang sewajarnya. Contohnya memang ia agak licik dan ia agak mengelirukan sebab panggilan telefon yang dibuat oleh pihak sindiket ini memang menggunakan nombor telefon yang nampak sama. Real, ya? Betul, yang memang telefon yang sama, dan ia lebih akan membuatkan orang panik, orang takut. Tetapi apapun nasihat ataupun daripada perkongsian daripada pihak berkuasa supaya
setiap orang yang mendapat panggilan ataupun menerima panggilan telefon itu untuk segera rujuk kepada pihak berkuasa supaya jangan panik, jangan takut dan terus refer kepada pihak bertanggungjawab agar kita tidak terpedaya dengan janji-janji ataupun ugutan-ugutan yang dilakukan sindiket ini. Itu yang paling penting sekali. Kalau anda yang berada di luar sana untuk mengetahui, nantikan laporan ini insya-Allah akan disiapkan oleh Fauzi dan juga rakan tugas yang lain, Hakim Rahman juga. Penting untuk anda mengetahui. Kalau macam semalam Hakim Rahman bagi sikit tips kepada anda kalau dihubungi individu seperti ini, mudah saja. Titiknya adalah kalau dah sampai ke tahap minta duit, letak saja telefon tu. Maknanya itu adalah scam. Itu antara itu sikit sajalah, ada banyak lagi kan modus operandi yang akan diterangkan dalam laporan ini. Okey, itu antara yang kami muatkan di laman web kami astroawani.com dan juga sudah pasti Buletin Awani dan juga Awani 745 pada malam ini. Sekian saja cerita, saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.